Apa ni ulang kaji tak ni? Pak Isa lepas raya lepas Bali ni Pak Isa. Okey, bagaimanakah anda menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi? Okey, hari ni kita nak belajar macam mana kita nak buat ungkapan algebra. Okey, contoh kat sini kan, kita tengok. Satu beg mempunyai X blok kayu. Kita tak tahu dalam beg ni ada berapa blok kayu. Jadi kita letak X. Okay. Kita tak tahu dalam beg tu. Kita tak tengok pun dalam beg tu ada berapa. Jadi kita tak tahu unknown ataupun apa tak tahu. Unknown. Unknown tu tak tahulah benda yang tak tahu. Okay. Kita bubuh X. Tulis X siap-siap. Lepas tu 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg tu. Ini kita tahu. Kita tahu ada 3 kayu masuk. Jadi X yang ada dalam beg tu campur dengan 3 yang kita bubuh. Okey, dia jadi X tambah 3. 3 tu yang kita tahu. X tu kita tak tahu lagi. Okey, lepas tu dia kata bila dah masuk 3 tu dia jadi X sama 3. Okey tak? Lepas tu di dalam tu kita keluarkan 4 blok kayu. Jadi yang dalam beg tu kita tak tahu X. Kita tolak 4 sebab kita keluarkan 4. Okay. Di dalam beg tu ada blok kayu. Jadi kita tak tahu blok kayu tu berapa. Kita tulis X. Lepas tu keluarkan 4. Kita tulislah X tu tolak dengan 4 blok kayu yang kita keluarkan tu. Okay. Kemudian satu situasi lagi. Bilangan blok kayu di dalam beg tu dibahagi sama rata kepada 2 orang murid. Kita tak tahu nilai dia berapa. Tapi yang kita tahu X ni kita kena bahagi kepada 2. Jadi X per 2. Okay. Okay, ada siapa nak tanya tak sebelum saya masuk? Dah harap lah apa semua ni. Dengar dah ni? Dengar. Okay, faham dah? Cikgu kalau Pak Isa kan, yang tu bahagi 2 tu. Dia kalau bagi 2, bagi 2. Ambil jawapan dia macam ni je. Dia tak boleh bahagi sebab kita tak tahu nombor dia apa. Algebra jawapan dia boleh dalam bentuk X, Y, Z. Dia tak ada kita kena nilai. Kalau soalan dia nak nilai tu nombor. Kita bagi dalam bentuk nombor. Ada setengah-setengah soalan, akhir sekali kita tak dapat nilai bulat tu, nombor bulat tu. Inilah algebra. Awak nak belajar ni. Yang awak akan bawa sampai tingkatan 5. Saya nak minta awak belajar betul-betul ni algebra. Algebra ni penting. Kalau awak tak boleh algebra, awak nak ambil maths ke, maths menengah atas ni, susah sikit. Saya dah tengok yang saya dah ajar maths sekarang ya. Algebra sangat lemah. Bila sangat lemah, dia maths dia susah nak selesaikan lah. Memang faham soalan. Tapi bila main tang selesaikan soalan tang algebra, dia salah banyak. Rugi lah. Cerdik dah tapi algebra tak apa nak cerdik sikit. Okey, situasi seterusnya. Ada 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Okey, dia diberitahu satu beg kayu ni ada 2. Ada 2 beg. Okey, nilai yang blok kayu dalam beg ni sama. Satu X, satu pun X. Jadi dia ada 2X. 2 darab X. 2 darab X ni sama dengan 2X. 2X ni maksud dia 2 darab X tau. Sebab kalau darab, dia tak tulis operasi kat tengah ni. Okay. Dia gabung terus. Bila awak jumpa mana-mana kata 2B ke, 4C ke, 4M ke, maksud dia 4 darab M. Kena ingat 4 darab M, 2 yang ni 2 darab X. 2 darab X. Okay. Okay, kemudian situasi seterusnya dia kata
Dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu. Dan ditambah dengan 2 blok kayu. Okey, 2 beg ni sama banyak. Jadi 2 beg biru dah. 2 beg biru ada X, ada X. Lepas tu satu beg yang baru dia ada dia ada Y. Okey. 2 beg biru X, satu beg hijau Y. Lepas tu ditambah pula dengan 2 ketui blok kayu ni. Okey. Jadi awak kena tambah lah 2 beg biru tu 2X. Okey, yang tadi kita buat tadi tu. Lepas tu tambah dengan satu beg hijau yang ada Y. Y blok kayu dalam tu. Lepas tu tambah pula dengan 2 blok kayu yang kita tambah ni. 2 ni maksudnya 2 blok kayu lah. Okay. Cikgu, yang 2X tu tak payah kira macam yang atas tu lah. Yang ni macam mana? Dia tak payah. Dah awak nak buat pun tak apalah. Maksud dia 2X tu awak tahu lah 2 darab X maksud dia. Awak nak kira kalau ikutkan awak buat macam ni pun tak apa. 2 darab X. Lepas tu ni asing pengiraan dia. Lepas tu tambah Y. Tambah 2. Akhir sekali awak kena jawab macam ni. 2 darab X tu jadi 2X. Sama dengan tambah Y tambah 2. Kita boleh selesaikan dah. Macam ni ya. Biar. Okay, kita tak boleh campur. Y dengan X ni kita tak boleh campur. Sebab ini X, ini Y. Dia berbeza. Okay, yang atas ni 2 darab X. Kita boleh buat macam ni. X tambah X. Dia sama je. Okay, X tambah X. Maksud dia ada 2X. Yang kita dah buat sebelum ni kan. X tambah X sama dengan 2X. Ataupun 2 darab X sama dengan 2X. Okay tak? Kalau yang atas ni, yang ni, kalau kita tambah pun tak apa juga. Okay. Contoh dia, kita buat X tambah Y tambah 2. Dia akan jadi, ini kita boleh tambah. Sebab apa dia sama? X dengan X kita boleh tambah. Kita tak boleh tambah dengan Y. Sebab Y ni dia lain. Kalau awak tengok ni beg hijau. Okay. X ni dia beg biru. Mana boleh campur? Kita boleh campur untuk yang sama saja. X tambah X dapat 2X. Katalah kita tambah satu lagi beg biru. Kalau kita tambah satu lagi beg biru, dia akan jadi X tambah X tambah X. Ada 3X kat situ. Jadi 3X tambah Y tambah 2. Tu jawapan akhir dia tak boleh dah selesaikan. Macam tu je. Itu dah jawapan akhir dia. Ada lagi nak tanya? Tanya. Kalau tak faham, tanya. Inilah masalah. Tak faham. Tak faham. Yang mana tak faham? Yang X tambah semua tu, yang Y tu. Okay, bila X tu maksud dia, X tu nilai nombor blok kayu dalam ni kita tak tahu nilai dia. Sebab tu kita buat X. Simbol dia sebagai X. Contoh dia, okay. Bila awak tengok ada beg. Dalam tu dia kata ada blok kayu. Tapi kita tak tahu beg, nilai blok kayu dalam beg tu ada berapa. Sebab tu kita buat simbol. Simbol tu sebagai pengganti bilangan blok kayu tu. Okay, kita gantikan dengan X. Okay. Yang sebab dia kata ada 2 beg yang sama nilai blok kayu dalam beg tu. Itu faham tak? Yang X tu faham tak? Aisyah? Faham. Okay. Lepas tu dia kata sebab ada 2 beg, jadi kita boleh campur ni. 2 beg ni. Maksud dia X dia ada 2. X campur dengan X. Bila X campur dengan X, kita ada 2X. Betul tak? 2 darab X kan? Ini boleh faham kan? Boleh. Okey. Untuk yang ni, ada satu beg baru pula
Tapi nilai blok kayu dalam beg tu tak sama dengan yang dalam beg biru ni. Dia contoh dia dalam beg biru ni dia banyak, hak Y ni dia sikit sebab dia kecil. Contohlah. Dia ikut dia lah nak buat macam mana pun. Tapi kita tahu yang hak beg ni nilai dia lain. Jadi kita simbolkan, kita bubuh wakil Y pula. Kita tak boleh kata X sebab X nilai dia sama. Jadi kita bubuh huruf lain pula. Awak nak bubuh huruf apa pun tak apa. Jangan bubuh huruf X saja. Sebab kalau bubuh huruf X dia sama dengan yang ni. Dia tak boleh sama sebab ni nilai dia lain. Dalam beg ni nilai dia lain. Jadi kita bubuh Y. Okay? Kita bubuh huruf Y. Lepas sebab tu dia kata X tambah Y. X tambah X tadi kita dapat 2X kan? 2X. Lepas tu tambah dengan Y. Hak 2 ni blok kayu lah. Blok kayu yang kita nampak. 2 ketui ni kita nak masukkan dalam campak satu grup ni. Ditambah dengan 2 blok kayu. Sebab tu kita tambah 2. 2 ni dia tak ada X, dia tak ada Y sebab dia tahu, kita tahu nilai dia. Ni satu, ada 2 kan. Sebab tu dia tulis 2. Ini beg hijau, yang ni beg biru. Okay, beg biru ada 2, campak satu beg hijau, campak 2 blok kayu. Okay? Faham dah. Okay. Kemudian situasi seterusnya 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Bilangan kita tak tahu, kita tulis X. Tapi berat kita tahu. P gram. P tu apa-apa berat pun tak apalah. P pun kita tak tahu juga. Kita kata kita tak tahu, kita tulis P gram. Berat kita tak tahu, bilangan kita tak tahu. Tapi kalau kita nak cari jumlah berat, jumlah jisim, kita kena darab bilangan darab dengan jisim kan. Sebab tu dia kata 2 beg darab dengan bilangan satu beg tu ada X. Lepas tu darab dengan jisim dia ada P. Okay. Jadi 2 darab X darab P. Dia jadi macam ni lah, dia sambung. Kalau operasi darab, kita kena dekatkan dia. Kita tak boleh selesaikan sebab kita tak tahu berat dia berapa, bilangan dia berapa. Kita tak boleh selesaikan lah. Tapi sebab tu algebra ni maksud dia kita ganti saja. Kita ganti dengan huruf. Okay. Kita ganti dengan huruf X. X untuk bilangan blok kayu. P tu untuk jisim blok kayu. Jadi ada 2 beg. Jadi 2 darab dengan X. Lepas tu P tu adalah jisim. Jadi 2XP. Ini kita tak selesaikan pun. Cuma kita dekatkan dia aja. 2X dengan P kita dekatkan. Kita hilangkan simbol darab ni. Okay. Ini kita panggil ungkapan. Ingatlah ungkapan algebra. Okay. Dia ada banyak. Dia ada Tak, dia macam mana? Dia macam mana? Tak. Maknanya dia tak selesaikan pun. Dia yang tu je. Yang tu je. Sebab kita tak dapat selesaikan, kita tak tahu nilai. Nilai itu kita tak tahu berapa. Kita tak dapat selesaikan. Selalunya sebelum ni awak buat, awak last kali awak dapat 2, awak dapat 10, awak dapat nilai 15, kan? Awak dapat nombor. Itu awak dapat selesaikan. Tapi masuk tajuk algebra ni, kita benda yang kita tak dapat selesaikan. Dia dalam bentuk unknown ataupun dalam bentuk pun boleh ubah.
Okay. Itu algebra. Benda tu kita tak boleh selesaikan. Okay. Boleh nak? Okay, kita tengok contoh 2. Okay, ini kita namakan ungkapan lah, ingat lah. Kalau dia tulis satu-satu ni, kita panggil ungkapan algebra. Okay, tengok contoh 2. Yusri membeli 5 biji apple. Okay, ini kita tahu apple ada 5 biji. Harga yang kita tak tahu. Okay, dia kata X sen sebiji. 8 biji oren dengan Y sen sebiji. Bilangan kita tahu, harga kita tak tahu. Selalunya, kalau katalah 5 biji apple, harga dia 50 sen sebiji. Kita boleh tahu dah kan harga dia berapa? 50 sen darab dengan 5 biji kan? Kalau biasanya kita tahulah. Tapi ini harga kita tak tahu. Jadi cara dia pun sama juga. Kita simbolkan harga tu dengan X. Lepas tu 5 darab dengan X. 5X. Okay. Kemudian oren pun sama juga. 8 biji oren, harganya kita tak tahu. Kalau harga yang kita tahu 80 sen, contoh. Kalau harga dia 80 sen, 8 darab 80 sen kan? Kita nak tahu berapa kita nak bayar. Tapi sekarang ni harga dia kita tak tahu. Jadi kita gantikan harga dia dengan Y. Kita darab 8 dengan Y. Jadi 8 darab Y dapat 8Y. Kita dekatkan dia. Operasi darab, kita hilangkan simbol darab ni. Kita dekatkan dia. 8Y ni bermaksud 8 darab Y lah. Sama juga 5X, 5 darab X. Okay. Kemudian kita nak bayar berapa? Kalau kita nak bayar, biasanya kita darab, kata 50 sen tadi kan. 50 sen darab dengan 5. Lepas tu tambah dengan 8 darab dengan 80 sen tadi kan. Kita dapat dah harga yang sebenar kita kena bayar. Tapi sekarang ni kita tak tahu harga dia. Jadi kita tambah algebra dua-dua ni. 5X tambah dengan 8Y. Okay, itulah akhirnya. Kita akan dapat jawapan akhir yang ni je. Kita tak dapat selesaikan sebab kita tak tahu harga berapa. Okay, ini kita panggil ungkapan algebra. Okay? Boleh tak? Simple je kan? Boleh kan? Okay, kita tengok latihan. Cikgu, yang atas kan? Yang Yang atas mana? tu kalau dalam periksa kan? Ada gambar tak? Ada gambar? Tak ada gambar. Lukis ni lah gambar. Nombor je ni. Ni apple. Atas, contoh atas tu. Contoh atas. Ni contoh 2 ni. Atas satu lagi. Ini. Yang bag ni kah? Ya. Dia tak bagi gambar. Selalu dia jarang lah algebra ni dia bagi gambar. Awak nak buat, awak kena lukis ni. Macam saya buat ni lah. 5 biji apple, harga dia sebiji berapa? Awak tak tahu harga dia berapa. Awak tanda soal. Lepas tu 5 biji apple kena lukis 5 biji apple. Jenuh. Kalau dia kata 10 biji apple, nak lukis gambar 10 biji ke? Tak boleh lah. Nak lukis tak boleh lah. Kita kena bayangkan je. Okay? Ada lagi nak tanya sebelum saya masuk latihan ni? Kita pergi slow-slow sebab benda ni penting. Jadi saya pergi slow-slow bagi semua faham baru boleh. Okay tak ada Okay tak ada. Kita tengok latih diri 5.1B.
tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Okey? Sekejap, kita buat terus. Saya buat. Okey, soalan 1A. Tolak 7 daripada satu nombor X. Ini. Okey, tolak 7 daripada satu nombor X. Dia kata X. Lepas tu, tolak 7 daripada. Ni nombor, satu nombor. Kalau katalah 10. Tolak 7 daripada 10. 10 tolak 7 kan? Okey, kalau X. X tolak. X tolak 7. Okey. X tolak. Memang macam tu je ke cikgu? Ya, macam tu je. Oh, Algebra dia macam tu je. tapi kan cikgu, apa kaitan algebra ni dengan benda lain? Itu nanti kita kena buat macam contoh dia kita nak buat. Kita nak Cikgu cari. Kenapa S tu kena duduk depan? Dia kata tolak 7 daripada satu nombor. Awak baca betul-betul ayat. Daripada. Maknanya dia tolak daripada X tu. bukan Daripada X tujuh tu. lah. Dia tolak 7 daripada X. Okay. Kita nak guna contoh dia satu nombor tu kan. Contoh dia macam kita nak buat satu persamaan lah. Katakan suhu kan. Suhu tiap-tiap hari berbeza kan. Suhu kita. Okay. Kita nak tengok. Kalau suhu tahun lepas lebih rendah daripada tahun ni. Contohnya hari bulan Oktober ni, sekarang ni bulan Oktober. Tahun lepas nilai dia berapa? Jadi bila awak tengok beza, dia kata suhu tahun lepas ada 2 darjah Celsius beza. Okay. Oktober, saya tunjuk kat sini ya. Oktober 2020. Oktober 2021. Okay. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Okay, suhu dia 35, 34, 33, 32. Contoh. Okay. Lepas tu dia kata Oktober 2021. Ini ada lagi lah ni. Beza dia 2 darjah Celsius. Dia naik 2 darjah Celsius. Okay, sekarang ni kita tak tahu suhu dia 2021 ni suhu dia berapa. Jadi kita tulis X tambah dengan 2. Okay. X tambah dengan 2. Katalah ini kita tak tahu lah. Suhu ni kita tak tahu. Ini X tambah dengan 2. Oh, maknanya yang X tu suhu Oktober tu. 2020. Ini berbeza kan X. Lepas tu kita bubuh Y pula. Lepas tu kita bubuh Z. Ni untuk sama hari yang sama. Sebab kita tak tahu X, Y dengan Z ni. Contoh dah. Saya bagi contoh ni ya. Maksudnya kita benda yang kita tak tahu. Lepas tu kita tambah 2. Bila kita buat kajian seterusnya kita tahu. Okay, ini 32 tambah 2. Ini 35 tambah 2. Ini 33 tambah 2. Contoh dah. Kita boleh guna algebra ni dalam pelbagai situasi lah. Ini contoh dia. Okay, contoh lagi satu. Kita nak perjalanan, kita naik kereta 1 kilometer memerlukan minyak 2 liter. Okay. Lepas tu kita nak pergi ke KL. Kita tak tahu berapa kilometer kan. Kita kata X kilometer. Berapa liter kita tak tahu. X darab 2 liter. Macam tu.
Kita nak buat pengiraan. Jadi 2x. Kalau kita tahu dah x kilometer tu kata 250 kilometer. Kita boleh ganti. 250 darab 2 dapat 500 liter. Ni liter lah. Okay. Minyak yang kita nak pakai. Itu sebab tu algebra tu penting. Banyak situasi kita boleh guna. Kata kita boleh ubah ni. Kalau kereta kita pakai 1 kilometer 2 liter minyak. Okay. X kilometer, X darab 2 kan. Ini kalau PKL 250. Kalau kita nak pergi dekat-dekat 50. Kita gantilah 50 darab 2. 50 darab 2. 100. 100 liter je pakai minyak. Kita boleh ubah. Maksud dia X tu kita boleh ubah. Sebab tu kita kata pun boleh ubah. Tapi ini tak, kita tak masuk lagi tajuk ni. Tunggu saya kita masuk je, apa tengok macam mana lah. Ini kita nak belajar macam mana kita nak buat apa boleh ubah dulu. Okay, B. Kita tengok B. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Jadi hasil tambah Y dengan Z. Y tambah Z. Lepas tu dibahagi dengan 9. Kita per dengan 9 lah. Bahagi 9 ataupun Y tambah Z kurungan bahagi dengan 9. Okay? Anda nak tanya? Dah? Okay, C pula. Jumlah orang bagi X buah kemah. Setiap kemah dapat dimuatkan 4 orang. Jumlah orang bagi X buah kemah. Kemah kita tak tak tahu ada berapa. Kalau satu kemah ada 4 orang. Kalau 10 kemah, 10 darab 4 kan? Kalau 5 kemah, 5 darab 4. Tapi sekarang ni kemah kita tak tahu bilangan berapa. Jadi X darab 4. X darab 4 apa? 4X. 4X. Itulah dia. Kita ungkapan algebra dia. Okay? Okay, untuk D pula. Tengok D. Puan Nio membeli M kilogram ikan kerisi. Harga dia P sekilogram dan N kilo ikan cencaru, harga dia Q sekilogram. Okey, harga kerisi. Kita buat asing-asing. Okey, mula-mula ikan kerisi. Kerisi. Okey, kita tengok kerisi dulu. Berapa kilo dia beli? M kilo kan? M kilogram. Harga berapa 1 kilo? P. Kalau 1 kilo dia beli, harga RM5, 1 darab 5. Kalau 2 kilo dia beli, harga RM5, 2 darab 5. Sekarang ni, kita tak tahu berapa kilo, kita tak tahu berapa ringgit. Jadi M darab, berapa huruf dia? P. M darab P. Jadi MP. Okay? Okay, untuk ikan apa lagi? Ikan cencaru. Cencaru pula. Cencaru berapa kilo? N kilo. Berapa ringgit? Q. Dia akan jadi N Q. Jadi harga bayaran dia perlu bayar berapa? Bayaran tambah NQ. tambah dengan MP tambah dengan NQ. Yang ni kilo, yang ni ringgit. Okay? Okay tak? Boleh. Boleh?
Okay, dan soalan last sekali. Ni jawapan dia kan tadi. Okay, jawapan garis lah. Jawapan akhir, awal garis. Baru cikgu tahu yang mana satu jawapan akhir. Okay, umur Nazmi ialah 4 tahun dan umur Jakjit ialah K tahun. Manakala umur Izhar adalah 2 kali umur Jakjit. Berapakah beza antara Nazmi dengan Izhar? Video tau ni. Oh, okey. Kita tengok Nazmi, kita buat satu-satu lah. Nazmi, umur dia H tahun. Okay, H. Jakjit. K. Hijau jenuh Jakjit. Jakjit. Sama dengan K. Kita tak tahu kan umur dia apa. Okay, manakala umur Izhar 2 kali umur Jakjit. Umur Jakjit K, jadi 2 kali umur Jakjit. 2K lah. 2K. Okay, sekarang soalan dia. Berapakah beza umur antara Nazmi dengan Izhar? Dia nak Nazmi dengan Izhar. Jadi beza dia? Beza dia berapa? 2K tolak H. 2K tolak H je. Okay? Itu jawapan dia nak. Susah tak? Kalau faham, senang je kan? Sebab tu saya kata asas tu penting. Kita tahu nak start daripada mana. Asas ni yang awak kena pulum betul-betul. Okay, bila dah asas okey, baru kita boleh terus kita buat. Baru kita boleh terus buat. Macam ni lah kita nak buat ni. Okay. Cikgu ada orang angkat tangan. Siapa angkat tangan? Saya tak nampak. Siapa angkat tangan ya? Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada pula. Tak ada. Okay. Okay. Weekend ni tak ada homework. Saya tahu awak banyak homework. Jadi weekend ni awak ulang kaji je lah. Saya nak minta ulang kaji je. Okay. Ulang kaji tajuk-tajuk yang awal tu. Okay. Ulang kaji tajuk-tajuk yang awal tu. Ulang kaji balik nisbah. Apa semua hasil kita kuasa 2, punca kuasa 3 apa semua tu kena ulang kaji balik. Semua tu keluar dalam periksa. Lepas tu ulang kaji balik poligon, nama-nama poligon, semua kena ulang kaji balik. Jadi saya bagi masa ni hujung minggu ni. Lepas tu kita ada kelas hari Isnin. Lepas tu cuti kan? Cuti Raya Deepavali next week. Lepas tu bila buka sekolah tu ada periksa terus kan? 2-3 hari lepas tu baru ada periksa kan? Jadi be prepared lah. Ulang kaji. Ni peluang awak ulang kaji masa cuti. Jangan duk pergi main apa. Okay, ada apa nak tanya lagi? Tak ada Sekolah. Minggu depan ni form 5 sahaja yang masuk sekolah. Start 1 bulan. Okay, form 5. Lepas tu naik fasa 4. Kalau tak ada perubahan kalau kerajaan tak bagi tahu apa perubahan, kalau naik fasa 4, tingkatan 3, 4 sahaja yang masuk. Tingkatan 1, 2 tak masuk lagi. Dan saya rasa tingkatan 2 ni sampai hujung tahun dah, sampai tutup sekolah.
Dan siapa yang tak belajar ni tak belajar. Setahun ni bodoh, setahun ni orang panggil bodoh tu maksud dia bodoh tu tak belajar lah. Bukannya kata bodoh banget macam tu. Bodoh yang tak tahu, tak mau belajar ni sebab dia tak tahu apa dalam masa setahun ni tak ikut kelas. Dia tak tahu apa. Cikgu masalah cikgu bagi kertas. Ada dulu handout yang saya bagi, saya bubuh dalam tong tu. Handout tu jadi kering macam tu, dia duduk dalam tong tu. Siapa betul tak pergi ambil. Sebulan dia duduk dalam tu. Tu yang cikgu malas nak bagi kertas. Bazar foto state benda tu bukan duit. Bukannya pakai ayak, pakai duit. Jadi semua tu sia-sia je cikgu buat. Baik kita buat Google Meet, siapa yang masuk, siapa yang tak mahu. Saya pujuk lah seorang pujuk. Tapi tak mau. Saya record, saya hantar, tengok, tak mau tengok. Sekarang ni bergantung pada individu sendiri. Nak belajar, tak belajar. Kalau nak belajar macam-macam cara dia boleh belajar. Kita cikgu buat video, cikgu hantar. Tengok video. Lepas tu buat balik. Kalau tak ikut kelas ni pun, kalau hampa tengok video, hampa ikut kelas pun senyap sunyi je. Serupa kot kalau hampa tengok video kan. Jadi macam tu lah. Kita kata saya hantar video, kalau tak tengok, tak mau tengok, tak tahu. Jadi belajar sekarang ni self-access learning. Sendiri yang belajar. Cikgu tak ada buat apa. Cikgu nak cubit pun jauh. Cikgu nak orang kata tengking adik pun kata, "Woi, buat apa?" Buat apa pun saya tak nampak apa pun. Sendiri sekarang ni. Setahun dah hampa macam ni. Dah UPSR. Kalau nak campak dekat kerja 2 tahun lah. Tak apalah. Tahun depan insyaAllah boleh masuk. Semua dah cucuk dah. Tahun depan tingkatan 2. Tingkatan 2 tajuk memang tough gila. Form 1 tak boleh. Naik form 2 saya tak tahulah. Tawakal lillahi ta'ala. Saya kata bukan subjek maths saja. Subjek lain pun sama juga. Okay. Be prepared. Okay, yang ikut kelas ni alhamdulillah lah. Saya harap awak betul-betul belajar, betul-betul fokus. Tak ada masalah. Okay. Ada siapa Cikgu kalau nak apa? Kalau baru kalau dapat CJ tu macam mana? Nak buat apa? CJ dapat apa? Simpan. Buat apa? Bukan digital ni kena buat apa? Simpan lah. Modern iPhone lah. Jangan kacau. Bukan. Itu cikgu ada kata apa? Update dalam phone tau. Update. Bila? Mina saya kata apa? Update dalam? Saya kata ke cikgu mana kata? Cikgu Lin kata. Dia kata apa? Tak, kena upload dalam ada Google Form tu. Cikgu Arni ikut lagi. Oh, ya ke? Upload sijil setiap bulan. Upload sijil setiap bulan? Jenuh hampa nak kena upload sijil setiap bulan. Tak lah, macam dulu ni macam kita dapat macam apa-apa. baru-baru ni dapat ke? Upload sijil tu. Takkan tak ada? Oh, itu saya tak tahulah. Saya tak ada upload apa pun. Tapi kan, saya tak tahulah. Itu, tak apalah. Nanti saya tanya dia ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, tu je kelas kita ni. Saya pun nak pergi